Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Kita baca fikih janazah, ahkamul janaiz oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Kita sampai muka surat 51 Pak Amir. Betul ya? Bab yang ke-19. Ya, bab yang ke-5 yang wajib dilakukan kerabat jenazah. Okey. Kita masuk bab berkenaan dengan apakah perkara wajib yang dilakukan oleh kaum kerabat. Yakni bila ada kematian di rumah, apakah yang wajib dilakukan oleh saudara mara? Sikap positif yang disunahkan di saat mukmin menghadapi musibah kematian. Pasal kita ni bab jenazah lah. Bab jenazah kira musibah mati ya, bukan musibah kebakaran. Itu kena baca bab kebakaran. Musibah kematian, bila berlaku kematian, dia kena mengambil sikap husnuzan, baik sangka daripada Allah. Kaum kerabat orang yang meninggal dunia pada saat menerima berita kematian berkewajipan melakukan dua hal. Bila ada berita kematian, dua benda kita wajib buat. Satu, bersabar dan menerima takdir dengan penuh kerelaan. Sabar. Bukan sabar itu kerana sabar itu tak ada pilihan, tapi sabar kerana kesyukuran. Sabar kerana redha dengan takdir. Kita baca pada tajuk yang lepas dah saya rasa, iaitu apabila dihabaq pada Nabi, anak Nabi meninggal dunia. Apabila dihabaq pada Nabi, anak Nabi meninggal dunia, Nabi pergi tengok anak Nabi. Lepas tu apa jadi? Nabi menangis. Sehingga kata Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf kata dekat Nabi. Abdurrahman bin Auf tengok Nabi menangis. Abdurrahman kata dekat Nabi, ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah, anak Nabi mati. Apa Nabi kata? Muka surah 49 tu, Nabi jawab pada Abdurrahman bin Auf, Nabi kata innal aina tadma'. Nabi kata sesungguhnya mata mengeluarkan air mata. Wal qalbu yahzan, hati ni sedih. Nabi kata wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan mulut tak akan cakap melainkan apa yang Tuhan kami redha. Nabi kata inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, kami berpisah dengan kau wahai Ibrahim satu kesedihan yang masuk dalam hati kami. Ini ungkapan-ungkapan yang kita boleh sebut, tak ada masalah. Boleh menangis, kita ialah sedih ya kawan, boleh sedih, tak sedih, tak tahu sedih seronok tu nama dia seronok. Sedih ya. Maka agama tak larang kita sedih.
Dan kalau orang sedih tak boleh menangis, bermakna dia lawan dengan fitrah. Dia lawan dengan fitrah, tapi apa dia kena jaga? Kesedihan itu kesedihan yang dia redha dengan takdir Tuhan. Ini dia kena ingat firman Allah Ta'ala. Kata dia, Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sikit ketakutan. Ujian ini Allah kata pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Allah buat ayat ni dengan taukid. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Lam tu lam taukid. Kepastian. Dan pasti kami akan uji kamu semua bisyai'in, sikit. Apa dia? Minal khauf. Daripada suasana takut tu, kami akan ambil sikit. Kami akan uji kamu. Jadi ada orang mati suami, dia takut nak sambung hidup. Ada orang mati isteri, dia pun tak tahu macam mana nak hidup. Mak bapak yang mati, anak-anak jadi yatim, anak-anak diseliputi rasa takut. Allah kata sikit daripada takut tu pasti Tuhan akan sumbat masuk dalam hati manusia. Tak ada siapa boleh hidup gelak terbekah-bekah tak takut. Takut, semua takut. Jadi orang besar-besar pun takut. Jadi orang kecil lagilah ya kawan. Apa nak jadi esok lusa pun tak tahu. Semua takut. Sikit daripada takut akan diuji. Allah kata kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikan khabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nak sebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tengoklah huruf dia sikit nah. Jangan main balon je. Dengar mati, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok huruf dia sikit, tu huruf Arab. Bukan ji'un lagu tu aja. Tengok huruf dia, ra panjang-panjanglah sikit, raji'un. Raji'un. Nun duk ada di belakang tak habis. Raji'un. Tapi tak payahlah kata tajwid sangat. Time tu jaga tajwid bakmi tak kena lah. Tapi sebut tu bagi elok sikit. Inna, bukan inna. Nun tu panjang sikit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut lagu tu. Jadi nampaklah mengaji tu di Dewan Imam Syafi'i. Nampaklah. Inna lillahi, dia kata qalu innal uji'un. Ni belakang ji'un. Tak boleh lah lagu tu. Sebut bagi ikut baris dia. Ini orang-orang disampaikan khabar gembira kerana sabar. Siapa dia? Orang-orang yang ditimpa musibah. Mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat daripada Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita boleh ini sikap yang pertama terhadap keluarga yang ditimpa musibah. Kalau ini kita boleh buat, ikhwatul iman, kita boleh ingat kata ini ujian daripada Allah. Satu, kita boleh sabar. Apa makna sabar, ikhwan? Sabar ni kita kata apa? Kita habas kita punya kemarahan. Apa dia? Kita tahan kemarahan kita. Hak tak puas hati tu kita tak sebut dalam bentuk mulut, kita tak luahkan dalam bentuk perbuatan, balin barang hantuk kepala,
Nabi kata jangan tampak pipi kita sendiri kerana kita tak redha dengan kematian. Ada orang dia redha dengan kematian, tapi dia nak luah, kata dia sedih, dia pukul pipi. Tak boleh. Sebab apa? Pukul pipi, hantuk kepala di dinding, carik-carik baju ni semua ni, duk pi katok bagi bunyi berdebang-berdebung, ini semua dia punya tafsiran dia satu saja, tidak redha. Kita tak boleh nak ubah dia jadi redha. Kita tak boleh nak islamikkan dia tak boleh dah. Pasal tu Nabi kata ni daripada amalan jahiliyah. Jahiliyah adalah jahiliyah, tak boleh nak ubah. Maka tak sah buat lagu tu. Tanda kata kita orang Islam, kita orang beriman, mulut kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulut kita kata. Kepala kita ingat apa? Kepala kita ingat ayat ni, walanabluwannakum. Allah kata kami pasti test kamu, kami pasti uji hampa semua. Maka di antara benda yang Allah uji itu, di ujung ayat Allah kata wal anfusi, nyawa. Allah akan uji kita dengan nyawa. Allah ambil nyawa kita, Allah ambil nyawa orang yang kita sayang, Allah akan uji. Dan Allah kata wabasyiris sabirin, bagi khabar gembira pada orang sabar. Siapa dia orang yang sabar? Dia kontrol mulut dia, dia kontrol tubuh badan dia daripada bertindak menunjukkan tak puas hati. Tadi dalam hadis tadi Nabi sebut apa? Nabi kata wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Nabi kata kami tak cakap melainkan apa yang Tuhan kami redha. Ayat mata turun. Ayat mata nanti turun, hati nanti sedih, dan mulut kita boleh kata. Nabi kata pada Ibrahim, Nabi kata inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami pisah dengan kau Ibrahim, satu sedih dan masuk dalam hati kami. Boleh kata lagu tu. Baki hampir nak hidup tak mana, ni APS pun nama siapa, pencen siapa nak ambil, hang pun mati tak mau nak abah, hang pun satu dajal, marah pula mayat tu, satu musibah, dosa pula Tuhan bagi kat kita. Kata dia, keterangan lain didasarkan kepada hadis Anas radhiyallahu anhu, dia bertutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi seorang wanita yang tengah menangis dekat kuburan. Nabi pun bersabda, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Wanita tu kata, jauhlah anda dariku kerana kamu tidak merasakan musibah yang telah menimpa aku. Anas mengutarakan, utara juga nah. Dia tak kata Anas sama selatan kan, utara juga. Anas mengutarakan. Itu kelebihan utara, faham? Anas mengutarakan bahawa wanita itu tidak mengetahui siapa beliau. Perempuan ni tak sedar yang dia cakap tu dekat siapa. Ikhwan, ini adalah hukum. Perempuan tu cakap kat Nabi, cakap lagu tu. Bila Nabi kata perempuan ni duduk menangis atas kubur, Nabi lalu tepi dia, Nabi kata bertakwa pada Allah, sabar. Perempuan tu kata, minggir loh, minggir. Maksud dia mudah sangat. Ini minggir loh, satu omongan kosong. Yang mati bukan anak loh, yang mati anak gue nya sedih. Minggir loh. Cakap lagu tu kat Nabi, apa hukum? Kita boleh keluar daripada wilayah iman. Tapi kerana kawan yang cakap tu, dia pun tak ada ingat tu Nabi. Maka ini kita belajar satu kaedah yang besar. Bila satu orang tu bercakap, dalam keadaan kita boleh ihtimal, kita boleh takwil, maka kita mesti takwil. Jangan kita hukum dia. Bodoh ke, tak tahu ke, takwil kan. Kalau kita ada 10 jalan, kita ada 10 jalan untuk hukum dia, untuk kata dia ni rosak akidah ke apa, tapi kita cuma ada satu jalan aja untuk takwil perbuatan dia tu. Pilih jalan takwil, jangan hukum dia. Pasal kalau ikut hukuman, kawan ni nak naya dah. Tapi Nabi tak hukum dia. Maka kita pegang kaedah tu, ikhwan. Kita kata manusia ni kalau dia kenal Nabi, dia tahu apa itu sunnah, dia tahu itu harakat sunnah, kita kata demi Allah manusia akan jatuh cinta dengan sunnah. Tapi kerana dia tak tahu, mungkin salah satu last kali kita kata dia tak tahu pasal apa? Dia tak tahu bukan pasal tak ada penerangan sunnah. Mungkin dia tak jumpa ayat-ayat
lagu tu dia kata ayat-ayat cinta. Nama filem kan tak silap saya, ayat-ayat cinta. Dia tak jumpa lagi ayat-ayat yang boleh dia jatuh cinta dengan sunnah ni. Kita jumpa dah, kita dah baca dah, kita baca yang tu, kita baca yang ni, kita jadi Allah rugi tak ikut sunnah. Kita takwil lah. InsyaAllah satu masa bakmi dia tahu apa yang kita tahu, dia kena ayat yang kita kena, maka dia akan menangis tak rasa risau. Pasal apa? Begitu lama masa dia ada di satu penjuru, Nabi Muhammad ada di satu penjuru yang lain, dia akan insaf. Anas kata kawan ni tak kenal Nabi. Kemudian dikata pada dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si wanita merasa seperti mendengar petir di siang bolong. Bolong ni apa dia harus? Senda bolong tahu bro. Kalau bolong ni apa? Siang buta. Siang bolong dia beritahu. Di tengah-tengah siang lagu tu, tengah-tengah siang muda lagu tu, macam kena petir, sunyi, tak ada kilat, tak ada apa, tak ada guruh, tak ada mendung-mendung apa, pam macam kena petir. Rupanya dia dah pergi kata satu benda yang cukup kesat kepada siapa? Kepada Nabi. Terkejut dia. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mendapatkan para penjaga pintu di sana. Anas cerita detail. Dia pun tengok Nabi, dia lari pergi kat Nabi, dia sampai rumah Nabi, tak ada bawab. Bawab ni tak ada. Bawab ni siapa dia? Penjaga, tak ada. Rumah Nabi tak ada. Nabi punya status kan, tak ada penjaga. Dia terkejut. Selanjutnya dia menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya saat itu aku tidak mengenal kau. Nabi terima keuzuran orang, ikhwan. Kita pun kena belajar lagu tu, ikhwan. Bila orang beritahu saya sorry lah, saya betul-betul, saya minta maaf banyak-banyak, kita kena terima keuzuran dia. Sekiranya kita tengok ayat muka dia tu, ayat muka jujur sungguh, kita terimalah. Nak buat lagu mana? Benar nak jadilah. Kita terimalah, terima. Walaupun dia cakap tu luka ni sampai ke dalam ni, tisu badan kita terkoyak, selai terkoyak, kena attack dengan ayat dia tu. Tiba-tiba dia kata saya betul-betul minta maaf, saya betul-betul minta maaf. Kita kata tidak ada esok untukmu. Kan? Tak ada hari esok untukmu. Tak silap saya Abang Jiman lah, duduk bawah rumah tu, dia pergi langgar sumpah. Dia insiden hari kahwin, kayu balak terbalik atas dia. Pasal dia sumpah ke kubur bini dia. Dia kata demi Allah dia tak mau kahwin. Dia tak mau kahwin. Tiba-tiba jodoh dengan Tuhan kan. Mak dia paksa, kawan tu paksa menikah. Tengah duduk ni menikah, Ponu pingsan. Ada tengok kan? Saya tengok seorang-seorang. Lama dah Pakcik tak ingat dah. Abang Jima kan, Jisan Sudin lah. Dia saja abang balik kan. Esok kena herat kita masuk sama-sama lah. Dia sudah langgar sumpah, hari dia menikah. Tengah-tengah duduk bersanding, mapelai jatuh pingsan. Dia pun angkat Pak Mik 2 kereta, bawa mapelai api sampai tengah jalan, sudah kayu balak punya lori mai, gedegam kata. Abang Jiman jadi separuh ingat, separuh tak ingat. Itu yang kata cerita Abang Jiman. Esok masih ada ke esok tak ada dah ke gamak tu? Saya pun lupa dah nama dia. Esok tak ada nah. Sama ada esok masih ada, esok untuk siapa, ataupun tiada esok untukmu. In between lah kat apa, boleh cek balik lah. Jadi kita menerima keuzuran. Dia kata kat Nabi, sesungguhnya saat tu aku tak mengenai kau.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapinya. Okey, benda tu settle kat Nabi. Tak ada masalah. Lepas tu Nabi kata sepatah kat dia. Nabi kata sesungguhnya kesabaran itu pada awal kejadian, yakni pada musibah. Ikhwan, inilah saya ulang selalu kat kita ikhwan, tak ada benda Nabi tinggal kat kita, Nabi tak bimbing kita, tak ada. Sampai bab sabar Nabi ajak, tak mana nak sabar. Nabi habaq kata sabar ni, Nabi kata masa mula-mula kita kena tu, kontrol mulut kita, kontrol kita punya emosi kita ni, body language kita ni, kontrol. Jangan duk pergi ambil satu benda dah ketak dah nak balin, ketak sangat dah nak balin. Jangan. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti tengok dalam bab sabar ni nak sebut apa. Nabi ajar, tang mana nak sebut, Nabi ajar. Kita hari ni pergi belajar bab sabar sampai tak tahu punca. Kita kena belajar dengan Nabi Rahmah ini, dengan Nabi yang dikasihi oleh Allah dan para malaikat, dan Nabi ni pasti dicintai oleh orang-orang yang mukmin. Maka daripada sini tuan kitab kita nak bagi tahu apa? Bila berlaku musibah kepada diri kita, adik-beradik kita mati, kita kena ucap benda ni dan kita kena sabar. Dan sabar bila? Masa first news tu. Kalau berita lah, kalau insiden lah tu, awal-awal tu, sebut nama Allah banyak-banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, juga oleh Al-Baihaqi. Bersabar atas kematian anak memiliki pahalanya sangat besar. Mengenai hal tersebut terdapat cukup banyak hadis. Sabar anak mati, Allah, betul saya kata mati, Allah. Yang kata semalam anak siapa kehilang, berapa tahun? 2 tahun? 6, bukan 12 bulan. Yang depa pelari tu. 4 tahun. Lebih kurang lebih tu kan? Oh, jangan cakap ya. Anak pakcik, anak ni jantung pakcik. Orang pelari, anak kita macam dia pelari ya Allah. Tak tahu nak kata apa, tak tahu. Orang putih kata hopeless. Hopeless ni jadi maksud dia apa? Terkulai kita ni. Oh, hopeless. Bukan hope je nah. Hopeless tak guna kan? Hopeless tak guna. Lari jok sini. Oh, hopeless tak boleh pakai. Yang betulnya apa? Helpless. Oh. H-A eh? Help. Oh, helpless. Helpless tak ada. Tak boleh tolong ah. Oh, bukan hope. Saya tarik balik lah. Jadi helpless. Baik. Dalam hadis ni cukup banyak suruh kita sabar. Di antaranya Nabi bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam. Nabi sebut, Nabi kata tidaklah salah seorang daripada kaum muslimin ditinggal mati oleh 3 orang anak. Kemudian kerana dosa-dosanya dia masuk neraka, melainkan itu hanya sebatas memenuhi sumpah Allah belaka. Nabi kata siapa ada 3 orang anak, mak bapak yang belah 3 orang anak, lepas tu anak tu mati, mak bapak ni masuk neraka pasal banyak dosa, melainkan Nabi kata dia masuk neraka tu sekadar syarat saja, dia pasti akan keluar daripada neraka. Dia pasti akan keluar. Pasal apa? Pasal ujian anak mati ni satu ujian yang cukup besar di sisi Allah. Diriwayatkan hadis ini oleh Syaikhani, oleh Bukhari dan Muslim. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ma min muslimina yamutu lahuma thalathatun minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allah wa abawayhimul jannah bifadli rahmatih. Qala wa yakunu ala babin min abwabil jannah fayuqalu lahum udkhulul jannah
fayaquluna hatta yaji'a abawana fayuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abawakum bifadli rahmatillah. Ini kelebihan orangnya kematian anak-anak. Nabi kata tidaklah dua orang Muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anak yang belum balik. Nabi kata ada orang Islam dia mati, anak dia 3 orang dan anak dia belum balik, melainkan Allah akan masukkan mereka dan kedua orang tuanya ke syurga berkat rahmat Allah Ta'ala. Lepas itu jalan masuk syurga ni hanya Tuhan tentukan. Ada satu kawan kita Indonesia kena tangkap kan, dia kena tangkap, lepas tu polis tengok duit dia banyak. Polis tanya duit ni main mana? Dia jawab apa? Dia kata dia jual tiket masuk syurga, RM600 satu tiket. Masa dia jual tu dia mengaku dia Nabi. Tu yang polis cukup dah. Dia jual tiket masuk syurga. Okey lah dia jual tiket. Yang seronoknya kat apa? Ada si pembeli tiket. Yang ni yang syurga. Hatu tak tahu nak cakap. Tak apalah hang nak jual-jual lah kan. Pembeli tu ada. Ni bukan beli tiket Olimpik, tiket masuk syurga. Maknanya lah ni hang jual apa pun insya-Allah laku laku. Ada. Maka hanya Allah saja boleh tentukan kita masuk syurga. Umur kita panjang ke umur kita pendek, dia memerlukan nas syarak. Mimpi-mimpi semua tak boleh. Quran turun kat Nabi Muhammad, mana boleh ada ayat Nabi Muhammad tak tahu kata ayat tu panjang umur. Dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, lepas subuh baca, lepas apa ke pula baca, 300 tahun tak mati. Nabi pula main mimpi kat dia. Nabi kata, saudara, sampai kapan kau mau hidup? Gus, sampai kapan kau mau hidup? Dia pun dengar Nabi sound lagu tu, tapi setelah bila? After 300 years later. Lepas 300 tahun Nabi mai dalam mimpi, saudara, sampai kapan kau mau hidup? Dia pun tersedak. Pagi tu dia tak baca, 4 minit, maghrib dia meninggal. Cerita-cerita macam ni kita kalau nak jual ke orang memerlukan dalil yang sahih. Pasal ini masalah umum, ini masalah takdir Tuhan. Hanya Allah saja boleh bagi tahu pada Nabi dia melalui nas. Kita tak boleh mimpi. Kalau kita mimpi pun kita tak pakai. Baik ikhwatul iman, dia pasal apa dia masuk syurga? Pasal dalam hadis ni kata dia ada 3 orang anak, dia bela, dia sayang. Allahu Akbar. Dia mengandung budak tu, dia lahir budak tu dengan tumpah darah, dengan air mata, dengan sakit, dengan penat, dengan lelah, semua dia tumpah kat budak tu. Tiba-tiba dia harap budak tu besar menjadi orang, jadi zuriat dia. Dengan kehendak Allah, Tuhan dipotong tengah jalan, Tuhan uji dia. Dia punya tanggung, susah, derita, makan hati tu, Allah bagi syurga kat dia di hari akhirat. Semuanya dengan rahmat Allah. Nabi bersabda, Nabi kata mereka, orang tua dan anak-anak ni berada di salah satu daripada pintu-pintu syurga. Kemudian dikatakan kepada mereka, kepada budak-budak ni, masuklah hampa ke dalam syurga. Namun mereka menjawab, tidak, sampai kedua orang tua kami mai, dia kata. Selanjutnya dikata kepada mereka lagi, masuklah kalian dan kedua orang tua kalian ke dalam syurga berkat limpah rahmat daripada Allah. Masa Allah ambil anak kita mati, dalam hadis kata Allah hantar malaikat mai tengok kita. Allah tahu. Allah kata apa? Dia kata kat aku, ketika aku ambil samaratul fuadi, aku ambil buah hati dia. Apa dia kata kat aku? Malaikat kata dia bertahmid, dia bertasbih, dia puji hang. Allah kata untuk dia syurga. Dan satu tanda yang besar Tuhan bubuh dekat syurga,
Tuhan berbangga dengan orang sabar sampai peringkat macam ni. Jadi daripada hadis ni juga kita belajar, satu, betapa besarnya Allah Ta'ala bagi pahala kepada orang yang sabar. Dua, betapa besarnya rahmat, betapa besarnya makam kedudukan orang yang sabar dengan kematian ni. Kita belajar apa ikhwan? Kita belajar martabat sabar tu tak sama, tak boleh sama. Kawan ni hilang kereta, kawan ni hilang motor, sabar mereka tak boleh sama punya. Kawan ni gelar tak ada apa, motor aja, motor tu pun 6 bulan tak bayar, hilang hampir ya. Hilang hampir ya, tak ada masalah kan. Kawan ni kereta hilang, melengkung dia, lohak ngasak, dia tak tahu berapa rakaat, tak tahu berapa rakaat. Kata awak kereta tu sayang sangat lah. Dia kata sayang tak lah Pak Mit, Bentley. Bentley yang hilang tu. Dia nak semain lohak, dia niat asak. Dia nak semain asak, dia pergi naik maghrib Pak Mit, last kali dia buat jamak kasak tu. Dia sampai tak tahu nak buat apa Pak Mit, Bentley. Sama ke ujian? Tak sama. Dengan kawan tak kena uji apa? Lagilah tak sama. Martabat sabar tak sama. Allah rahmati orang-orang yang sabar. Quran kata sampaikan khabar gembira untuk orang yang kena uji. Tuhan sendiri nak gembirakan dia. Untuk orang-orang diuji, dia sabar, Tuhan sendiri nak gembirakan hati dia. Dengan apa? Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Baihaqi, serta selain daripada mereka, daripada Abu Hurairah, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Lagi satu hadis, wa ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal walad kanu hijaban minan nar. Qalat imra'atun wathnan, qala wathnan. Dalam riwayat lain Nabi sebut, wanita mana saja ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, maka mereka akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Dahsyat. Kita nak anak pasal apa? Pasal kita nak bela dia, dia nak jadi zuriat kita. Tiba-tiba mati, bukan seorang, 2, bukan 2, dalam hadis kata 3 ni ikhwan kira seorang pun tak tahu dah, tak tahu nak cakap. Mak boleh jadi tak tentu halu, bapak pun boleh jadi, bukan kata depa nu keliling kelalang nak cakap 1 anak mati, 2 anak mati, 3 anak mati. Hang ni apa ni, beranak semua mati. Ayat nanti tu nanti mai kawan yang bersalin mati ni nanti kena satu kacau dalam kepala. Satu kacau dalam kepala. Mai pula satu kawan mau cucuk, cuba try nikah lain tengok kok lekat. Lagi 2 kacau Pak Mek. Nanti kacau. Pasal tu pahala Tuhan bagi tu besar, pasal kawan yang tanggung tu besar. Kita yang tak kena apa, tak tahu apa, kita kata anak-anak rezeki Tuhan lah. Dah hilang harta, hilang kerja, kena cari rumah, dengan mati anak, sangat berbeza ujian dia, sangat-sangat berbeza. Nabi kata kawan yang mati 3 anak, dia sabar. Nabi kata apa? Kanu hijaban minan nar, dia dengan neraka ada hijab, ada dinding. Seorang wanita kemudian bertanya, juga yang ditinggal mati oleh 2 orang anaknya? Satu perempuan makin tanya, kalau 2 anak macam mana ya Rasulullah mati? Nabi jawab, juga yang ditinggal oleh 2 orang anaknya. Juga orang yang mati 2 anak, dia juga dapat. Satu riwayat lain pula kata, sahabat tu tanya, kalau 1 anak? Nabi kata 1 anak. Allah bagi kat dia kelebihan macam ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan juga Al-Baihaqi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata dia, Nabi SAW bersabda, innallaha la yarda li'abdihi al-mu'min idza zahaba bisafiyih min ahli al-ardi fasabara wahtabasa bithawabil dunal jannah. Nabi kata sesungguhnya Allah
tidak rela membalas seorang mukmin yang ditinggal mati oleh orang yang paling dikasihinya di penduduk bumi, dari penduduk bumi, lalu dia sabar dan mengharapkan pahala atasnya kecuali dengan syurga. Nabi kata, innallaha, sesungguhnya Allah ni la yarda, Allah tak redha, Allah sendiri tak redha. Apa yang buat Tuhan tak redha? Li'abdihil mu'min. Bila Tuhan tengok satu hamba yang mukmin, Tuhan tengok satu hamba yang mukmin, idza zahaba bisafiyihi, apabila Allah uji dia dengan Tuhan ambil, idza zahaba, Tuhan pi ambil. Tuhan ambil siapa? Safiyihi, Tuhan pergi ambil satu orang yang dia cukup sayang. Safiyah bermakna orang yang dia sayang. Orang yang dia sayang ni min ahlil ardi, daripada orang yang duduk di atas muka dunia ni, Allah pergi ambil. Fasabarah, dia sabar. Wahtabasa bisawabil dunal jannah, dia harap kepada Allah, melainkan Tuhan tak akan redha sampailah dia masuk syurga, barulah Tuhan redha. Maknanya kepastian masuk syurga bagi orang yang kena uji dengan kematian. Syurga untuk dia. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Abdullah bin Amru dengan sanadnya yang hasan. Itu benda yang pertama. Bila keluarga tu diuji dengan kematian, ini benda yang pertama kena buat, kena sabar, kena ingat kepada Allah, kena tahu betapa ganjaran ini besar di sisi Allah. Baik, yang kedua, apa keluarga kena buat? Mengucap kalimah istirja. Ucap kalimah istirja. Hal ini hal lain yang wajib dilakukan. Oh, dia kata wajib dilakukan kerabat orang yang meninggal. Kerabat ni maksudnya adik-beradik lah kot. Argus? Kerabat. Adik-beradik adik-beradik orang yang meninggal. Mengucap istirja, iaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah tu nama dia istirja. Kadang-kadang kita tahu tapi kita tak tahu nama. Kita tahu kalimah tu tapi nama tak tahu. Maksud kalimah tu, sesungguhnya kami ni milik Allah dan sesungguhnya kepadanya sahaja kami akan kembali, sebagaimana sudah dijelaskan dalam ayat yang terdahulu. Selain itu, ditambah juga dengan kalimah berikut, ya Allah. Dah habis dia kata istirja, dia ucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas dia ucap kalimah ni semua, dia tambah dengan satu doa lagi. Dia kata, ya Allah, berikanlah pahala padaku dalam menjalani musibah ni, serta berikanlah ganti untukku yang lebih baik daripadanya, yakni sesuatu yang hilang kerana musibah ni. Baca doa lagu tu. Yang demikian, maksud dia suruh buat benda ni, disuruh istirja, disuruh baca doa ni, didasarkan kepada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia menceritakan, Ummu Salamah menceritakan, kata Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ummu Salamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلامة قلت أي المسلمين خير من أبي سلامة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها
fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib ibn Abi Balta'ah yakhtubuni lahu faqultu inna li bintan wa ana ghayur. Dia abang lagu tu masa Nabi masuk Minang dia. Faqala amma ibnatuha fanad'u Allah an yughniyaha anha wa ad'u Allah an yuzhiba bil ghairati. Kata Ummu Salamah, tidaklah seorang hamba memperoleh satu musibah kemudian dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata tak ada satu orang kena musibah lepas tu dia ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dia kata Allahumma sebenarnya bacaan dia Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Maksud dia bila kita ditimpa musibah, baca yang tu. Apa-apa pun, mati ke apa ke, mati macam-macam musibah tu ada, tapi lebih fokus hadis ni timbul kerana kematian, musibah kematian. Yang mati di sini adalah Abu Salamah, suami kepada Ummu Salamah. Bila berlaku kematian, musibah mati, dan tajuk kita pun pasal mati, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu apa nama dia? Istirja. Kemudian baca doa Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagilah pahala kat aku kerana musibah yang aku tanggung ni. Wa akhlif li khairan minha. Hang gantilah ya Allah musibah yang aku tanggung ni, hang ambil dah nyawa orang yang mati ni, hang gantilah dengan yang lebih baik daripada dia. Nabi kata kat kita, siapa baca doa ni? Ummu Salamah bercerita, kata Ummu Salamah, setelah Abu Salamah wafat, aku berkata, siapakah Muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia menikah dengan lelaki dia kenal lelaki dia. Dia kata bila Nabi ajak dia baca doa ni, dia punya doa ikat dalam kepala dia. Dia kata ayul muslimina khairan min Abi Salamah. Adakah orang lebih baik daripada Abi Salamah ni? Dia tak buat perbandingan Nabi lah, dia buat dengan orang lain lah. Dia tengok Umar ni okey lah, tapi Umar nak banding dengan laki aku, dekat aku laki aku lah. Dia kata ada ke? Kata dia, apa kelebihan Abu Salamah? Abu Salamah ni orang yang pertama kali berhijrah kepada Rasulullah. Lalu aku mengucap kalimah itu, dia dengan yakin ikhwan, Nabi suruh ucap, dia ucap, sehingga Allah memberiku ganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamar diriku untuk beliau. Nabi hantar satu orang nama Hatib bin Abi, apa cerita famous pasal dia? Sorak dia kan? Dia hantar pergi ke Mekah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila Nabi nak buat pembukaan kota Mekah balik, dia ada adik-beradik di Mekah kan, dia sudah hantar satu surat bagi satu perempuan. Dia macam nak buat baiklah kepada orang Mekah supaya orang Mekah jaga keluarga dia. Tapi ini masalah apa? Ini masalah negara. Malaikat Jibril turun, bagi tahu kat Nabi, Nabi hantar wakil pergi sekat perempuan tu yang bawa surat. Kalau surat tu terlepas keluar, kemungkinan orang Mekah boleh buat satu serangan. Dapat pendek cerita,
Nabi tanya, pasal apa hang buat lagu ni, hang tak sorak? Dia bagi tahu lah alasan-alasan dia semua. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dia khianat pada Allah dan Rasul. Habiskan. Nabi atut Allahu Akbar. Rasulullah ni ikhwan, bukan saja kita belajar bab solat kena ikut dia, hantu tengok pertimbangan dia. Ditimbang Hatib bin Abi Balta'ah ni, Nabi kata Hatib bin Abi Balta'ah ni ahli Badar. Allah kata, wahai ahli Badar, dosa kamu diampun. Nabi timbang silap dia dengan jasa dia. Yang Nabi pernah baca doa kan, kalau gugurlah ahli Badar di Badar, Nabi kata apa? Ya Allah, kau takkan disembah. Nabi timbang-timbang, Nabi kata, Hatib, lain kali tak usah buat lagu ni dah. Nabi lepaskan dia. Dia tu pi jadi apa nama, orang tengah pi meminang. Ummu Salamah dekat Nabi dah habis edah semua dah, masuk meminang. Antu tengok masa meminang tu apa jadi? Maka ku katakan, bila Hatib bin Abi Balta'ah mai bawa pinangan Nabi, Ummu Salamah katalah, nak minang aku kan? Dia kata sesungguhnya aku mempunyai seorang putera, aku ada anak, aku ada puteri, aku ada anak nama Salamah. Pasal tu dia dipanggil Ummu Salamah. Aku ada anak perempuan seorang. Dia kata, dan aku satu orang yang kuat cemburu. Dia beritahu, takkan Nabi mau kat aku kot. Nabi kata, Hatib nak melawak pun kan, nak masuk raja melawak pun biar lawak sungguh. Masuk minang begitu Nabi pinang aku. Aku ni janda dia nak bang. Anak perempuan seorang. Lepas tu aku ni pula, dia bagi tahu betul-betul. Dia kata aku ni satu perempuan yang kuat cemburu. Apa dia jawab? Beliau pun menjawab, mengenai anak perempuannya, kita berdoa kepada Allah semoga dia memberi kecukupan padanya. Serta aku berdoa pula padanya semoga dia menghilangkan sifat cemburunya itu. Nabi kata ada pun anak perempuan dia, tak ada masalah apa. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rezeki macam mana kita nak jaga budak tu. Adapun cemburu yang ada dekat hang ni, mudah-mudahan Allah hilangkan cemburu tu lepas kita kahwin esok. Oh dahsyat ikhwan. Jadi kita pun ikhwan kena buat lagu ni lah. Kita berkenan kat satu perempuan, dia beritahu saya tak boleh masak. Tak apa, saya bukan nak makan hari-hari. Abang lagu tu, saya ni hidup dengan minum aja, saya tak nak makan apa-apa. Mau ingat adik ni. Jadi betul, cara setengah orang tu betul. Tapi perempuan tu dia habaq betul, saya tak boleh masak. Saya tak kata, saya ni bukan tak boleh masak, saya ni pantang tok nenek masak. Kalau masak saka mai. Dia jenis lagu tu, saka dia pantang masak. Hari kita mau kat dia, kata kat dia, kalau lagu tu kita serupa, hang satu saka, aku dua saka. Jadi kita ada dua saka. Tengok ke doa. Kita jarang baca doa kan. Kita berkenan kat suatu perempuan, kita jarang baca doa. Dan bila kita masuk meminang, pihak perempuan pun jangan terus terang. Ni saya nak abang lah, anak saya ni baru duk belajar goreng telur tu pun tengok buku. Dia nak tengok kuning dengan merah tu masak lagu mana, sambil duk goreng tengok buku. Orang putih kata apa? Telling the truth. Habaq betul lah. Habaq betul, habaq yang benar lah. Tak apa. Saya memang suka makan telur setengah masak. Kadang-kadang telur tak masak pun saya makan dah. Pasal apa? Mau. Duk fikir macam mana nak berkeluar. Baca doa lah. Mudah-mudahan Allah bagi dia boleh goreng telur, tak tengok buku, boleh buat telur dada, boleh buat telur campur, boleh buat telur macam-macam. Saya doakan. Mana nak tahu satu hari dia jadi pakar buat telur. Mana nak beritahu. Doa, baca doa kat dia. Tapi walaupun hadis ni berkenaan dengan ni, antu tengok apanya Ummu Salamah lalui dengan sunnah. Dia pegang doa Nabi kata tu, dia pegang dan dia buat. Lepas tu dia melihat betapa dahsyatnya kebahagiaan dia kecapi dengan dia buat apa yang Nabi suruh dia buat. Antum bayang betapa besarnya hati dia masa tu. Dia tak ada hati yang kecil nak buat. Dia duk ingat nak boleh buat ke tak boleh buat ke. Nabi aja Allah sikit dia tak payah buat. Dia tak ada ingat macam tu.
Bila Nabi ajak, dia ada jiwa yang khalis, jiwanya sangat murni dengan Nabi. Dia buat, dan dia buat janji Allah betul. Apa janji Allah dalam Quran? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah janji nak bagi kebahagiaan yang besar dekat dia. Dia akan rasa nikmat dia dapat. Jadi penulis kitab kita nak ambil hadis ni, nak sokong tajuk dia. Benda yang kedua, orang yang ditimpa musibah, keluarga ditimpa musibah kena buat, dia kena sebut istirja dan berdoa pada Allah dengan doa ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Baihaqi dan Ahmad. Yang ketiga, apa dia kena buat? Yang ketiga, dia kata hukum berhias bagi wanita atas meninggalnya anak atau kerabat atau suami sebagai bentuk bergabung. Keluarga kita mati, kita nak tunjuk sedih kita tu lama mana? Ni satu, dia kata mati anak, nak tunjuk sedih ke mana? Yang kedua, mati adik-beradik, nak tunjuk sedih macam mana? Yang ketiga, kalau itu perempuan mati suami, macam mana nak tunjuk sedih? Dia kata di sini, tidaklah bertentangan dengan sikap sabar ketika seorang wanita menolak berhias sama sekali sebagai bentuk bergabung atas kematian anaknya atau kerabatnya lain, selama tak lebih daripada 3 hari selain terhadap suaminya. Jika suaminya meninggal, dia harus berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini kita panggil tempoh iddah. Yang mati tu anak, yang mati tu mak, yang mati tu bapa, abang, kakak, adik-beradik yang dekat dengan kita, yang kita rasa dia hilang, yang masa dia hidup dia dengan kita ni rapat sangat. Maka dia kata tak salah kalau kita nak tunjuk sedih kita selama 3 hari. 3 hari tu kita sedih sangat lah. Pakai pun tak beriah-beriah 3 hari. Kecuali yang mati tu suami, dia tunjuklah kesedihan dia tu, iddah wafat dia sampai 4 bulan 10 hari. Lepas daripada 3 hari, lain daripada suami. Suami kematian isteri, nak sedih 3 hari cukup. Air mata nak turun deras, pastikan dalam masa 3 hari. Lepas 3 hari, tutup air tu. Tak mau dah turun air mata. Tak mau dah. Tak mau dah buat gila dah. Tengok bubuk kacang pun duduk menangis, air mata masuk bubuk kacang naik dalam pinggan. Pasal apa? Duk teringat dulu dia ni, kalau ada dia suka bubuk kacang kan. Lepas asap buat kenduri bubuk kacang. Tak mau lagu tu semua. Makan bubuk kacang boleh teringat. Kan tadi kita baca macam mana Nabi teringat kat Khadijah. Oh, kita baca dalam kuliah subuh tadi, macam mana Nabi teringat dekat Khadijah. Oh ya Allah, Aisyah kata apa? Sampai aku cemburu. Sampai terkeluar di mulut Aisyah ni, kita baca tadi. Apa Aisyah kata? Ya Rasulullah, Khadijah ni perempuan tua, Quraisy, gigi pun tak ada dah. Yang duk ingat kat dia pasal apa? Allah telah ganti dia dengan satu perempuan yang lebih baik daripada dia. Siapa perempuan tu? Dia. Apa kata Nabi? Apa kata Aisyah? Aku ni, Aisyah kata, aku kenal muka Nabi. Bila wahyu turun dekat Nabi, Nabi ada satu muka Nabi nanti merah. Tu boleh bayang Nabi putih kan? Kalau tengok muka saya tak dapat, tak boleh bayang. Macam mana yang kata merah tu dia tak main. Dia main lagu nak lebam tak lebam kan. Nabi ni putih kan? Pakcik putih lah. Pakcik semua jenis putih-putih ni. Kita tengok orang putih, Ustaz Talib paling putih lah sekali. Bila dia main merah tu macam mana? Aisyah kata, pertama aku tengok muka Nabi ni merah, betul-betul merah. Bila wahyu turun. Aku tahu wahyu turun. Yang kedua, muka Nabi ni merah bila di luar sana mendung, dia main ribut, ayat hujan tak turun lagi. Nabi tak boleh nak agak hujan ke ribut ke nak main. Muka Nabi berubah takut.
Berubah takut. Kali ketiga aku tengok muka Nabi macam kondisi tu bila aku cakap ayat tadi. Aku kata Khadijah dah lama mati, dia tua, gigi dia pun dah tak ada, mati pun dah lama, duk cerita pasal dia apa lagi. Aisyah kata, lagi sekali aku tengok muka Nabi macam di luar tu nak ribut, dan aku tak tahu dia redha ke, dia murka ke kat aku. Aku sangat takut bila cakap sesuatu tak kena pasal Khadijah. Dahsyat pakcik. Gimana? Malu kat Khadijah pun. Kita Allahu Akbar. Nak kata apa? Orang perempuan lah kena malu sikit lah. Kita orang jantan pun malu. Kita malu bukan pasal dia tu perempuan. Kita malu pasal dia menggembirakan Nabi. Kita buat apa bagi gembira Nabi? Kita belajar sunnah, ikhwan, kita nak tegak sunnah pun kita takut. Apa gembira kita bagi kat Nabi? Nabi sanggup tunggu di hari akhirat nak bagi kita minum ayat kolam dia. Kita bila belajar kita kena tekanan, beribu-ribu tekanan. Kita selalu tanya kau ustaz, kalau saya buat saya kenal lagu ni, saya buat saya kenal lagu ni. Kita tak pernah belajar satu sunnah, lepas tu kita fikir betapa gembiranya kita nak tengok Nabi, dan Nabi seronok tengok kita di hari akhirat kerana kita ikut cara dia. Pasal tu kita tak kebai. Khadijah dia perempuan, Aisyah pun perempuan, ni Ummu Salamah pun perempuan. Tapi apa beza Khadijah dengan orang lain? Khadijah ni dia sentiasa jadi tulang belakang tempat Nabi sandar. Khadijah ni sentiasa jadi tulang belakang. Dia serah diri dia tempat Nabi sandar. Ya Rasulullah, orang kata apa kat hang? Mai duk kat aku, mai cerita kat aku, mai luah segala-galanya kat aku. Aku ada ya Rasulullah, hang jangan takut. Khadijah bukan tahu apa jadi di gua Hira kat Nabi kan, Jibril mai peluk Nabi. Khadijah bukan tahu tu kata Jibril. Tapi hadis Bukhari kata bila Nabi lari sampai terlucut kasut-kasut Nabi balik masuk dalam rumah. Nabi kata selimut aku. Khadijah tak tahu apa cerita. Dia tengok Nabi jadi macam tu, benda apa mula keluar daripada mulut dia. Dia kata kalla ma yukhzikallahu abada. Khadijah kata, demi Allah, Tuhan tidak akan menyusahkan engkau ya Rasulullah. Tuhan tak akan menyusahkan engkau. Dia tak tahu apa, tapi bahasa dia bagi tu, hang orang baik, hang silaturahim, hang tak pernah musuh dengan orang, hang cakap benar, hang orang amanah. Dia ambil Nabi, suruh Abu Bakar teman Nabi pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Beza umur ketara, tapi dia sentiasa jadi tempat Nabi bersandar. Pasal tu bila Khadijah meninggal, diikuti dengan matinya Abu Talib, Nabi jadi jangan buat pasal Amul Huzun kan, tahun tu jadi tahun yang sedih. Nabi cuba bawa dakwah Nabi pergi ke Taif. Orang Taif pula sambut dengan apa? Ketir batu. Ambil batu balin, pi kata pula kesat-kesat kat Nabi. Sampai bila Nabi duduk dalam kebun Utbah dan kebun Syaibah bin Rabi'ah di Taif tu, Zaid bin Harisah yang teman Nabi duduk di Taif tu menangis. Pasal apa? Dia dengar rayuan Nabi pada Tuhan. Rayuan ni bermula, bahasa-bahasa Nabi pakai ni bermula bila wafatnya Khadijah. Nabi kata, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi, ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni au ila aduwi malaqtahu amri. Nabi kata, ya Allah, kepada hanglah aku mengadu. Sebelum ni Nabi tak pernah baca doa macam ni. Sebelum ni Nabi tak pernah baca doa macam ni. Antum bayang bila kita baca turun surah apa, tabat yada abi lahabin wa tab. Kita semua dah belajar lah kan. Bila di antara sebab ayat tu turun pasal apa?
Pas Nabi naik di Bukit Safa kan, Nabi bercakap pasal dia ni Rasul. Apa jadi lepas tu? Satu ketih batu sudah singgah atas muka Nabi. Antum boleh bayang, satu ketih batu singgah mai atas muka Nabi yang mereka panggil dia Al-Amin, mereka panggil dia Amanah, mereka kata kami kenal hang ni cucu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu anak daripada keturunan Bani Hashim. Kami kenal hang, kami kenal pak hang, kami kenal mak hang. Kemudian Abu Talib belah hang, kami semua kenal. Dalam dia duk kata kenal, satu batu singgah mai. Tu tanda apa? Oh ikhwan, bahasa Pulau Pinang kita cakap depa ni cukup juah. Cukup juah. Cakap je pasal akhirat. Nabi tanya dulu, kalau belakang bukit ni tentera nak main ambush kita, hangpa percaya tak kalau aku cakap? Semua angkat tangan. Percaya. Nabi kata, aku Rasulullah, lepas daripada hidup ada mati. Cakap banyak tu, dua benda jadi. Tabballaka ya Muhammad ali hadza jama'tana, pak kata satu batu mai. Binasa hang Muhammad kerana benda ni ke hang himpun kami ramai-ramai, paling satu batu pak darah. Turun surah Tabbat. Allah bela Nabi dia. Antum bila satu orang bercakap dalam kampung dia, tiba-tiba orang kampung baling batu, tu tanda apa ya kawan? Dihormati ke tu? Dia beranak situ Pak Amir. Uri dia uri Mekah. Pak dia orang situ, mak dia orang situ, tok dia orang situ. Bahkan kebanyakan daripada orang Arab yang mai musim haji di kota Mekah, semuanya terhutang jasa kepada tok dia. Dia duk bagi makan minum ayak ni semua jemaah haji. Dia daripada keturunannya mulia, syaraf dia ni mulia. Dia cakap lagu tu, pak kata ketip batu. Depa lupa dah dia daripada siapa. Depa lupa dah kata dia ni Al-Amin. Punya tak hormat orang Mekah dekat Nabi setara tu. Siapa yang duduk pilak darah Datuk Nabi ni semua? Khadijah. Duduk pilak, duduk beritahu kat dia, sabar, tak apa Muhammad, tak apa. Aku nanti pergi cakap dengan mereka. Ada Khadijah, ada Abu Talib, tekanan pada Nabi tu rendah sikit. Mereka dah tunjuk dah dengan baling batu. Jangan duk cakap lebih dalam sini, kami tahu hang sabar. Bila dua orang ni mati ikhwan, doa Nabi ni lain macam. Nabi kata, Allahumma ilaika ashku, ya Allah kepada hanglah aku mengadu. Dha'afa quwwati, lemahnya aku ni ya Allah, aku ni sangat lemah. Wa qillata hilati, kurangnya hela aku ya Allah. Wa hawani 'ala nas, betapa manusia pandang rendah ke aku ya Allah. Dia mengadu dengan Tuhan. Anta rabbul mustada'afin, hanglah Tuhan kepada orang yang ditindas ya Allah. Wa anta rabbi, hanglah Tuhan aku ya Allah. Ila man takiluni, kepada siapa hendak serah aku ya Allah. Dulu ada Khadijah, dulu ada Abu Talib, hendak serah aku kat siapa ya Allah. Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang-orang ni semua yang mereka tak pernah dekat ada hubungan dengan aku, kemudian kalau aku pergi jumpa mereka akan berpaling muka daripada aku. Am ila aduwi malaktahu amri, ataupun kepada musuh-musuh aku yang mereka menguasai aku, kalau hang serah aku dekat mereka ya Allah, aku akan binasa. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, kalau sekiranya hang tak murka pada aku dengan keadaan aku macam ni, matinya orang baik-baik ni semua di keliling aku menerima keadaan macam ni, kalau ni lah hang redha pada aku, fala ubali, aku tak peduli ya Allah, hang buatlah, janji hang tak marah kat aku. Oh dahsyat. Oh kita baru baca bab jenazah, kita dah rasa berat dah. Kita duk ingat Allah jadi mayat pula macam mana nak buat dengan sangkuriang banyak keliling kita. Depa lagu duk buka mulut saja nak telan kita. Buat pelik saja lagu nak kena. Buat lagu tak sama aja lagu nak kena. Ada hadis ke, tak ada hadis ke, semua tak mau baca. Kira pelik lagu nak bagi paku 7 inci. Paku pula, paku karat. Bisa punya paku. Bagi kena tu memang kita ketak badan kalau kena. Apa kita nak buat?
Kita mengadu pada Tuhan seperti mana Nabi mengadu. Kita kata, ya Allah, ke siapa lagi aku nak mengadu, ya Allah, melainkan pada Hang. Hang tolong aku, ya Allah, aku nak ikut Nabi Hang. Pasal tu kita kata, fala ubali, ya Allah, kalau aku ikut Nabi Hang, aku kena ni semua, aku tak kisah. Janji Hang tak marah kat aku, ya Allah, cukup. Anda tengok, dia kata kita boleh tunjuk kata kita bersedih, tapi jangan sampai lebih daripada 3 hari. Kecuali bagi perempuan yang kematian suami boleh lebih daripada 3 hari. Yang demikian itu didasarkan kepada hadis Zainab binti Abi Salamah. Saya baca hak Melayu dia tu. Kata Zainab, kata dia, aku pernah menemui Ummu Habibah. Aku pernah menemui Ummu Habibah, isteri Nabi SAW. Maka dia pun bercerita. Kata Ummu Habibah, aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dari bergabung atas seseorang yang meninggal dunia lebih dari 3 hari, terkecuali atas kematian suaminya, iaitu 4 bulan 10 hari. Kemudian aku menemui Zainab bin Jahshin beberapa hari setelah saudaranya meninggal. Zainab bin Jahshin lalu meminta untuk dibawakan wewangian dan dia memakainya. Dia kemudian berkata, sebenarnya aku sama sekali tak memerlukan wewangian, hanya sahaja aku pernah dengar Rasulullah bersabda. Lantas dia menyebutkan hadis tersebut. Ini cerita daripada Zainab binti Abi Salamah. Dia pergi jumpa Ummu Habibah. Ummu Habibah cerita kat dia, Nabi kata satu perempuan yang beriman kepada Allah di hari akhirat tak usah bergabung. Mati siapa-siapa pun jangan bergabung lebih daripada 3 hari. 3 hari cukup. Kecuali mati suami, iddah dia 4 bulan 10 hari. Kemudian beberapa hari lepas tu dia jumpa Zainab bin Jahshin, isteri Nabi yang lain. Zainab bin Jahshin ni ada kematian keluarga dia. Dia tengok depa bila mati adik-beradik dia, Zainab, depa bagi pakai macam biasa. Lepas tu dia rasa macam heran lah. Lepas tu Zainab baca hadis ni kat dia, kalau nak bergabung boleh bergabung 3 hari, kalau tak mau bergabung pun tak jadi apa-apa. Tapi kalau nak bergabung lain daripada suami, tak boleh lebih daripada 3 hari. Dan gabung ni dia tak ada satu uniform. Nak ambil warna hitam, pelekat tandai ke, tak ada. Apa maksud dia? Satu perempuan, dia tunjuk dia sedih. Satu lelaki-lelaki, kesedihan dalam bentuk pakaian. Mungkin tak semak sangat macam biasa, baju tak iron sangat. Kalau iron pun tepi-tepi ni tak tajam tak mana sangat. Selalu tajam, siku orang pun sakit juga. Tajam, dia iron sampai tajam. Ni biasa-biasa aja. Tak seronok sangat, tak buka TV sangat. Handphone pun tak kat tengok, mesej aja, WhatsApp tak main. 3 hari. Kalau nak boleh, kalau tak mau pun tak apa. Tapi untuk suami meninggal 4 bulan 10 hari. Suami pun boleh bergabung bila isteri dia mati. Bergabung. Oh, kalau bergabung joint venture lah. Oh, dia silap ni apa cik ya? Tak kena kopi lagi. Oh, makcik mah. Rupanya saya tak kena kopi lagi. Bismillah. Jadi duk mai makcik mah, saya duk kata dekat ni, dekat Khadijah saya lah. Kata Kak makcik mah mesti buat kopi hari ni. Terima kasih Pak Amin. Kalau tak ada Pak Amin, Allahu Akbar. Baik. Habis tajuk tu. Dia mai pula tajuk. Oh, tajuk ni panjang tuan. Bukan tajuk tu pendek, tapi dia punya tu panjang. Tajuk dia apa? Berharap akan keredaan suami lebih didahulukan daripada berkabung. Betul ya, Makcik Aisyah? Berkabung atas kematian seseorang. Apabila seorang wanita tidak berkabung, susah nak keluar lah. Mujak gigi betul. Kalau gigi palsu mau terkeluar juga Pakcik. Kalau tak pakai Polident,
Susah juga. Kan? Baik. Apabila seorang wanita tidak berkabung atas kematian orang lain selain suami semata-mata demi mencari redha suami sekaligus memenuhi kewajipannya, maka demikian itu lebih baik baginya. Diharap di balik semua upaya itu terdapat kebaikan yang banyak bagi keduanya. Ia sebagaimana dialami oleh Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Tak ada masalah kiranya jika saya menyitirkan kisah keduanya. Agus? Nyitir, Agus. Nyitir. Maksudnya dia nak cerita lah kot. Kan? Dengan tuturan yang panjang kerana kisah mereka mengandung manfaat, nasihat dan pelajaran yang berharga. Tak kena baca? Rupanya hadis ni satu. Dia nak cerita kata kalau kematian berlaku di rumah kita, bukan suami kita matilah, kita tak berkabung. Tak. Pasal apa? Pasal kita rasa kalau kita berkabung, suami kita macam nampak dia lagu, dia memerlukan dia nak seronok kita pakai elok sikit. Katalah yang mati tu abang kita. Kita tak berkabung kerana nak mencari redha suami kita, nak layan suami kita. Tuan kitab kita kata itu lebih baik. Dan kita tak dianggap salah kerana abang kita pakcik bayar, sajalah kata pakcik, sajalah kata benda ni tak jadi, insiden macam ni tak jadi, sajalah kata abang dia meninggal, tanam lepas hasak semua, laki-laki telefon, laki dah pukul 6 dah tanam semua habis dah, kira di rumah lagu duk fikir malam ni nak buat apa lah. Laki telefon, laki kata hang makan tak lagi? Kata tak makan lagi. Okey, siap-siap, aku ambil hang, kita pergi kena Dipo, pergi kena Jamal Pak Amir. Cancel Dipo, cancel Dipo Pak Amir. Jamal ni Pak Amir tak boleh Pak Amir. Kan? Tapi Jamal punya teh tak lawan kopi makcik lah. Tak boleh makcik mah. Jamal pun no meaning. Kan? Makcik mah kena buat kopi hitam melekat. Dengan gula semua dah cukup kan, cantik. Dia ajak kita pergi kena Jamal. Kita bayang, kita nak keluar daripada rumah abang kita yang tadi mati, apa orang nanti kata pada kita? Nak pergi mana? Kita kata dah, abang ajak pergi makan. Lah, panggil dia pergi makan sini lah. Sekali lepas maghrib kita nak buat apa-apa sikit. Nama lain lah pakcik, nama lain. Kita nak buat apa-apa sikit. Tak tahu perempuan dia jawab, dah, dia nak ajak pergi makan Jamal. Satu soalan nanti keluar, awak dia tak tahu ke ada mayat? Soalan tu nanti keluar. Awak lelaki hang ni tak tahu ke ada mayat? Kita pula kata dia tahu. Ada dia tahu, panggil lah dia mai, pasal apa dia nak berkeluar hang? Ni ada mayat ni pinggan, siapa nak basuh, siapa nak lap, orang dekat nak mai lah. Kita kata tak apa kot, saya pergi makan dulu, lepas tu saya mai. Kita pun tinggal majlis tu, kita pergi makan kerana suami kita ajak. Dia kata yang tu jauh lebih baik. Pasal apa? Ini suami kita, yang tu berkabung hanya sunat saja. Jangan main Pak Mit. Saja saya cakap bagi berat sikit, nampak bagi heavy sikit Pak Mit. Buat kenduri tahlil malam 1 malam 2, apa hukum? Ada. Bukan tanya pasal sunnah, tanya pasal biasa-biasa ni. Kita boleh yang ringan sikit, makruh lah. Mana boleh makruh? Kena kata sunat lah. Up sikit sunat lah. Sekurang-kurang hukum ni kita duk pakai selama ni. Kita duk pakai. Sunat kan? Sunat aja. Kita pergi rebus bihun, lepas udang, lepas apa udang kering semua, gurih garam, gula rasa, ambil cabai kering, misi-misi, lepas masuk potong-potong bawang, lepas masuk tomat, bagi bau satu rumah semua, sedap. Rasa-rasa sikit, cantik semua. Lepas tu kita panggil orang masjid, main rumah kita baca-baca, kita jamu. Apa hukum? Sunat. Tapi bagi satu perempuan, jaga laki dia, apa hukum? Tapi kalau perempuan ni tinggal majlis ni, orang nanti kata apa dia?
Kita tahu hukum, tapi kita sangkut dalam segi orang putih kata apa? Enforcement. Enforcement ke enforcement? Enforcement, pelaksanaan. Kita sangkut. Kita tahu benda kita buat tu sunat, tapi dia ni ada laki, dan laki dia pula kepala leleng. Dia lapang, dia main jamal. Dia jadi ada orang lelaki kat bawah, dia tak boleh makan seorang. Dia kalau makan seorang tak boleh pi. Bubuh lah nasi berani ke apa, nasi bubuh pasiak pun tak boleh makan kalau seorang. Tak boleh pi. Dia nak kunyah, nak telan, rasa macam duri keman, nak lepas. Nak kutih ayam tu rasa lambat. Tapi bila bini dia join, sambil makan kuki sikit Pak Amir, habis terpayuk dah sepuka tu. Dia nak makan dengan bini dia. Kita duk tahan bini dia di rumah nak buat kenduri. Buat kenduri tu sunat. Dia layan bini laki dia ni wajib. Kita sangkut pakcik. Dia tu nanti beritahu apa? Laki buta perut. Takat buta perut cantik, laki Wahabi. Oh, gana ayat tu pakcik. Habis pakcik, dunia aku rasa kelam tiba-tiba. Kan? Tapi dia nak abang kat kita ni, dengar dia kata satu cerita yang mungkin budaya Melayu tak boleh terima, tapi ni cerita jadi. Mari kita dengar. Pukul 12.25 baru nak baca cerita ni. Pukul berapa nak habis cerita ni? Saja nak abang. Anta tengok cerita dia macam mana. Kita baca aja. Boleh abang Meh? Okey. Model kata boleh, kita on. Tengok cerita dia macam mana. Dia kata semak kisah selengkapnya dalam paragraf berikut. Dia punya satu-satu tu dia rumah. Baik. Anas bin Malik bercerita. So, orang putih kata listen carefully. Betul ke apa? Dengar okey elok-elok. Tengok. Dia nak keluar bergabung ke berkabung ke sekali lagi dia nak keluar, kita tengok. Apa dia nak cerita kat kita? Dia kata Anas bin Malik bercerita. Kata Anas, Malik Abu Anas pernah berkata kepada isterinya Ummu Sulaim, yang tidak lain dia adalah ibu Anas. Anas nak cerita pasal mak dia. Malik itu bapa dia lah Anas bin Malik. Malik Abu Anas. Nanti tengok dia duduk buat gambar Hindu kat kita. Dia pergi pusing lagu tu. Kan? Betul lah kan? Malik bin Anas lah. Malik tu bapa Anas lah. Bacaan kita Anas bin Malik. Kita tanya ni siapa dia? Ni siapa dia? Ni saya ada kakak. Kakak saya kahwin dengan satu orang. Orang tu lah. Abang ipar lah. Abang ipar lah. Abang ipar lah senang. Tak. Mak saya ada kahwin dengan satu orang. Itulah dia. Bapa ang lah. Bapa saya lah. Apa pijau sangat? Abang lah senang. Dia kata Ummu Sulaim mak dia. Sesungguhnya orang ini, yakni Nabi SAW mengharamkan minum khamar. Malik kemudian berangkat guna menemui Nabi, bapa Anas ni. Ketika baru sampai di Syam, di sana ajalnya mendatanginya. Oh, macam tu. Kemudian Abu Talha datang untuk melamar Ummu Sulaim, dan dia pun mengutarakan maksud kedatangannya itu kepadanya. Anas cerita daripada awal. Daripada utara lagi Pak Mir. Cerita tu. Anas kata aku ada bapa nama Malik. Masa tu ayat Arab turun. Dia kata kat mak aku dia nak pergi jumpa Nabi. Dia pun orang mana Anas ni orang? Dia pun orang Madinah. Nak berjumpa Nabi. Dia cerita bapa dia mati tak masuk Islam, tak dan. Habis dah bapa betul dia mati, semua saudara dah habis edah semua, ada satu hero mai. Hero tu nama Abu Talha. Abu Talha ni duduk tengok Ummu Sulaim. Maka dia pun masuk minta. Dia ni pun masuk minta.
Di sini pun ada satu sunnah juga bagi orang yang kematian kematian suami, jangan lama sangat menyendiri. Jangan lama sangat duduk menyendiri. Ada nampak mai boleh belah kita semua, kalian piwang. Kalian piwang. Dan kita pun kena, orang putih kata very particular. Betul ke apa? Observe sikit. Member kita mana tak kahwin lagi, mana yang dah kahwin. Bukan busy body. No. Kita tak busy body. Dan body kita pun tak busy tak mana. Tak mau macam tengok. Tak, dia jangan ulas. Kalau ulas jadi panjang. Baca saja. Ummu Sulaim kata, wahai Abu Talha, orang seperti kamu tak mungkin ditolak. Oh, dahsyat. Ni yang kata, bila dia nak jumpa Tuan Puteri tu Pak Amir, dia kata bila kisah cinta telah bermula, ni lah. Hanya sahaja kamu kafir. Oh, masa tu Abu Talha tak masuk Islam lagi. Dia tak masuk Islam lagi masa tu. Sedangkan aku wanita muslimah, hingga tak mungkin aku menikah denganmu. Oh, dahsyat. Dia jaga. Ustaz tadi Muslim bapa ni suami dia ni tak Muslim. Malik tak masuk Islam lagi. Lepas tu lama dah. Cerita ni cerita lama dah. Abu Talha mepere dia lah cik. Mepere dia. Dia kata mustahil lah nak tolak Abu Talha tu. Mustahil lah. Tapi kita ada masalah ni. Abu Talha kata itu bukan yang kamu inginkan. Lalu apa yang ku inginkan? Tanya Ummu Sulaim. Dia pun menjawab, yang kuning dan yang putih, maksudnya emas dan perak. Oh, dia ingat Ummu Sulaim mata duitan. Ummu Sulaim kata kat dia, hang ni handsome lah, adalah handsome. Tak mungkin ada perempuan tolak hang. Tapi masalah dia, hang tak Islam, aku Islam. Bila Ummu Sulaim kata lagu tu, Abu Talha ni sudah bagi satu ayat. Dah, itu bukan masalah dah, dia kata. Itu bukan masalah dia. Islam kata Islam tu bukan betul-betul hang mau aku masuk Islam pun. Yang betul-betul hang gila kat harta aku. Kuning tu maksud dia emas lah. Apa lagi satu putih maksud dia. Ummu Sulaim kata, sesungguhnya aku tidak menginginkan yang kuning dan yang putih. Akan tetapi aku inginkan dari kamu adalah memeluk Islam. Dahsyatlah. Jika kamu bersedia masuk Islam, maka itulah maharku. Aku tidak minta apa-apa darimu selain itu. Abu Talha bertanya, kepada siapa aku harus berhubung terkait masalah ni? Dia memberitahu, kamu bisa menghubungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha berangkat menuju ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Saat itu Rasulullah tengah duduk bersama para sahabatnya. Pada saat melihat Abu Talha, beliau bersabda, Abu Talha mendatangi kalian dengan tanda Islam di antara kedua matanya. Tengok yang kata Nabi. Tahu dahsyat. Pasal itu jangan cakap pasal miracle. Jangan duk bagi tahu pasal miracle. Nabi orang pertama boleh buat miracle. Tapi dia tak pakai ni semua. Tapi di sini Nabi habaq. Abu Talha mai ada tanda dia nak masuk Islam. Setelah itu Abu Talha memberitahu Rasulullah tentang apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim. Sesudah memenuhi hajatnya, dia pun menikahi Ummu Sulaim dengan mahar tersebut. Hadis itu dipendekkan. Akhirnya dia masuk Islam. Islamnya dia tu, itulah mahar kepada pernikahan dia dengan Ummu Sulaim. Sabit, iaitu Sabit Al-Bunani, salah seorang yang menukil riwayat ini, perawi. Sabit Al-Bunani ini anak murid kepada Anas bin Malik. Anas mengajak dia, tabi'in. Dia cerita, dia duduk lama, dia sangat akrab dengan Anas bin Malik. Siapa dia? Sabit Al-Bunani ni. Dia cerita, dia kata Anas cerita pada kami tak pernah mendengar ada mahar yang lebih agung daripada mahar dalam peristiwa ini. Apa maksud dia? Sabit Al-Bunani kata, Anas kata pada kami, sepanjang peristiwa perkahwinan
kami tak pernah jumpa satu orang kahwin yang mahar dia semulia mahar ni. Apa dia? Mahar dia Islamnya kawan tu. Selalu Islam sama Islam kahwin bagi cincin lah, cincin lah. Quran. Kalau Olimpik kita bagi perak kan. Dapat perak sikit, lepas tu dapat pencen pula. Kan? Yang duk pi jaga negara ni tak dapat apa. Tak apa, alhamdulillah, semua tu nikmat Tuhan. Ummu Sulaim merelakan Islam. Ummu Sulaim merelakan Islam sebagai mahar dirinya sendiri, sehingga Abu Talha dapat menikahinya. Dia seorang wanita yang bermata indah, bertubuh sedikit munggil. Agus? Munggil. Apa tu? Munggil. Apa tu? Oh, kok malu, Gus? Oh, dia pun tak kerti. Dia pun tak kerti. Kena tengok dictionary. Dia pasal jamu. Mata dia indah. Kita kata tubuh badan dia, tubuh badannya orang tengok macam tu. Biasa orang suka. Dia bersama Abu Talha hingga dikurniakan anak laki-laki yang sangat dicintai Abu Talha. Baru dapat anak seorang. Satu ketika anak tersebut sakit keras. Sampai-sampai Abu Talha pun menjadi kendur atau lemah semangatnya lantaran hal itu. Anak sakit, ikhwan, anak sakit. Ya, semalam saya jumpa kawan Pak Izzah pun anak sakit, Pak Amir. Duk tengok anak dia duk riau daripada dalam pun kita boleh tahu dah mak ayah dia macam mana. Anak sakit. Ni anak dia sakit. Dapat anak sakit. Abu Talha berwuduk dan beranjak guna menunaikan solat subuh. Dia mendatangi Nabi SAW lalu solat bersama beliau, serta dia masih tetap bersama beliau sampai mendekati saat tengah hari. Dia pergi sembahyang subuh dengan Nabi, dia duduk sampai tengah hari. Kemudian dia pulang, tidur dan makan. Setelah menunaikan solat zuhur, dia siap-siap dan pergi. Dia belum juga kembali sampai waktu isyak. Abu Talha ni macam kita juga panggil dia nah. Kira keluar lambat balik. Tambah ustaz kan. Keluar lambat balik. Dia keluar zuhur, dia keluar pagi tadi, tengah hari baru dia balik. Makan-makan apa, rehat sikit, zuhur pula keluar, isyak baru balik. Yang kata Abu Talha. Jadi kalau kita pergi mengaji, orang lelaki balik lambat, terus marah, teringat kat dia, kata kat dia, Abu Talha dah balik. Kata lagu tu, Abu Talha dah balik, alhamdulillah, kata. Pada malam hari, Abu Talha datang kepada Nabi. Dalam satu riwayat disebut ke masjid. Saat itu anak dia telah meninggal dunia, yang sakit tadi ni. Ummu Sulaim berpesan, jangan ada seorang pun memberitahu Abu Talha perihal kematian puteranya ini, sampai aku sendiri akan memberitahunya. Kemudian Ummu Sulaim mengurus jenazah anaknya itu, lalu membungkusnya dan menguburkannya di samping rumahnya. Satu riwayat cerita lagu tu. Abu Talha kemudian kembali daripada tempat Rasulullah dan masuk menemui Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Abu Talha datang bersama beberapa sahabatnya dari jemaah masjid. Dia bertanya, bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim jawab, wahai Abu Talha, sejak merasa sakit, tidak pernah dia setenang sekarang ni. Aku berharap kini dia dapat beristirahat. Setelah itu, Ummu Sulaim membawakan makan malam Abu Talha, lalu mendekatkan makanan itu kepada orang-orang sehingga mereka pun turut makan malam. Sesudah itu orang-orang pun keluar. Anas meneruskan ceritanya. Anas duk cerita ni pasal mak dia ni, dia duk cerita. Boleh tangkap cerita dia tu kan? Saya nak pergi je tak mengurai. Kemudian Abu Talha bangkit menuju tempat tidur. Lantas dia berbaring meletakkan kepalanya. Selanjutnya Ummu Sulaim bangkit lalu memakai wangi-wangian serta berdandan sebaik-baiknya, seakan belum pernah dia lakukan sebelumnya. Cara dia beriah malam tu. Kemudian dia kembali dan bergabung. Ni baru gabung. Ni kalau baca kabung silakan. Ni baru dia bergabung bersama Abu Talha di tempat tidurnya. Saat bau wangi tercium Abu Talha, maka terjadilah apa yang bisa terjadi antara suami isteri di akhir malam. Ummu Sulaim berkata lereh, manja lah kot. Satu macam yang manja kan.
Wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu jika satu kaum memberi pinjaman kepada kaum yang lain, lalu kaum itu meminta pinjamannya dikembalikan? Apakah mereka yang dipinjami berhak menolaknya? Abu Talhah menjawab, tidak. Ummu Sulaim pun mengungkapkan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah meminjamkan anakmu kepada kita, kemudian kini dia telah mengambilnya kembali. Maka itulah, berharaplah pahala daripada Allah dan bersabarlah. Spontan Abu Talhah marah dan berseru, kamu biarkan diriku menggauli kamu, dan sesudah itu kamu baru bagi tahu aku mengenai kematian anakku. Kemudian dia mengucap istirja dan memanjatkan kepujian kepada Allah. Setelah pagi hari tiba, Abu Talhah lantas mandi. Lalu dia bergegas berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengerjakan solat bersama beliau. Dia lantas memberitahu beliau mengenai kejadian semalam. Maka Rasulullah bersabda, semoga Allah memberi berkat kepada kalian berdua pada malam kalian telah lalui itu. Ummu Sulaim mengandung dari hubungan pada malam tersebut. Lantas suatu ketika Ummu Sulaim turut berpergian bersama Nabi SAW, dan dia memang terbiasa ikut dalam perjalanan beliau. Dia berangkat jika beliau berangkat dan kembali jika beliau kembali. Rasulullah SAW bersabda padanya, jika kamu sudah melahirkan, bawalah anakmu yang baru lahir itu kepada aku. Clear cerita dia ni? Sangat clear. Thabit Al-Bunani melanjutkan ceritanya daripada Anas bin Malik. Thabit Al-Bunani rawi dalam cerita ni. Dia cerita lagi. Dia kata, satu ketika Rasulullah melakukan satu perjalanan dan Ummu Sulaim turut berserta bersama beliau dalam perjalanan itu. Dan apabila hendak kembali ke Madinah dari satu perjalanan, Rasulullah tidak pernah memasuki kota itu pada waktu malam hari. Satu rombongan sudah mendekati kota Madinah. Sekembalinya dari perjalanan tersebut, Ummu Sulaim merasakan sakit di perutnya hingga Abu Talhah tertahan disebabkan kejadian itu. Sementara Rasulullah SAW terus melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Abu Talhah berucap, wahai Rabbku, sungguh engkau tahu bahawa aku sangat gembira berangkat bersama Rasulmu jika beliau berangkat, dan kembali bersama beliau jika beliau kembali. Namun seperti yang kau lihat, saat ini aku dalam kondisi tertahan. Ummu Sulaim berusaha menenangkan, ni dia ni nak bersalin ni, laki dia cemas, dia boleh bagi tenang laki dia. Dia kata, wahai Abu Talhah, sakit yang ku rasakan sudah tidak seperti tadi. Maka berangkatlah mereka berdua menyusul Rasulullah. Mereka kalau ikut Nabi masuk Madinah, mereka tak akan tinggal belakang jauh sangat. Mereka mesti nak ikut Nabi masuk. Nabi keluar, mereka mesti nak keluar. Nabi berhenti di Sahara buat kemah, mereka mesti nak. Tapi hari tu, malam tu, Nabi pergi ke depan, dia dengan bini dia duduk di belakang. Bini dia pergi sakit pula, duduk nampak Nabi pergi depan tu, dia rasa, orang putih kata apa? Guilty conscious. Faham pakcik? Guilty conscious. Rasa bersalah. Dia tanda tangan, dia kata, ya Allah, aku tak pernah buat lagu ni kat Nabi, biar Nabi jalan seorang-seorang, tapi aku tertekan, bini aku sakit. Yang bini sakit perut nak bersalin tu pula, nasihat pula laki dia. Dia kata, okey, sakit dah tak macam tadi, jom kita follow Nabi. Mana nak cari manusia lagu ni, kawan? Mana nak cari? Baik. Dan saat mereka tiba, Ummu Sulaim merasa sakit perut seperti akan melahirkan, hingga akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah dilahirkan si bayi, bukan si bayi tu, ni bayi. Setelah melahirkan si bayi, dia berkata pada putranya Anas, hai Anas, anak ini tak boleh makan apapun sebelum kamu bawa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim juga mengirim beberapa buah kurma bersamanya. Anas bercerita, anak itu pun menangis.
sedangkan aku terus memeluk serta menjaganya sampai pagi hari. Tak makan. Budak tu duduk menangis. Ni abang ni duduk jaga adik. Pada pagi harinya aku berangkat menemui Rasulullah, sementara si bayi diselimuti dengan kain tebal. Saat itu beliau tengah memberi tanda pada unta atau kambing. Kemudian aku membawa si bayi ke hadapan beliau. Saat melihat sosok Anas, beliau bertanya padanya, apakah putri Milhan, yakni Ummu Sulaim, sudah melahirkan? Anas menegaskan ya. Beliau bersabda, tunggu sebentar, aku akan meluangkan waktu khusus untukmu. Rasulullah SAW meletakkan apa yang ada di tangan beliau, kemudian mengambil anak tadi seraya bertanya, apakah dia disertai sesuatu? Anas menjawab, ya, disertai beberapa buah kurma. Nabi SAW mengambil sebahagian daripada kurma tersebut, lalu beliau mengunyahnya serta mengumpulkan ludahnya ke dalam kunyahan itu. Selanjutnya beliau membuka mulut anak itu dan memasukkan kunyahan kurma tadi ke dalam mulutnya. Ni kita panggil apa? Apa dia? Setelah itu Rasulullah mentahnikkan. Agus baca macam mana? Menggoleskan. Maksud dia? Oh, buat macam O dalam mulut dia tu. Putar-putarkan. Sedikit daripada buah kurma ke tenggorokan atau langit-langit mulut si bayi. Dan bayi itu pun mengecap-ngecap, iaitu menghisap manisnya kurma dan ludah Rasulullah SAW. Alangkah baiknya yang budak kecil tu adalah kita. Dah siap lah. Nak buat lah ni semua pakai tua bangka dah. Allahu Akbar. Beliau adalah orang yang pertama membuka usus bayi tersebut dengan ayat liuknya. Rasulullah bersabda, lihatlah kecintaan kaum Ansar pada buah kurma. Anas bercerita, maka ku katakan, wahai Rasulullah, berikan nama. Anas kata, ya Rasulullah, ni adik saya ni, bagi nama boleh? Beliau mengusap wajah bayi tersebut serta memberinya nama Abdullah. Tidak kita, ikhwan, nama Abdullah kan kita kalau nama-nama kita tak pilih lah. Ni nama pilihan Nabi. Kita nama Danish lah, Da'ish lah, nama kita bagi tu. Nama kita bagi tu bukan. Nama nak eja pun tak arti. Nabi pilih satu nama, Abdullah. Tidak ada salah seorang pemuda pun di kalangan kaum Ansar yang lebih baik daripada dia. Dan Anas meneruskan, darinya lahir banyak prajurit infanteri. Apa dia? Apa tu? Apa dia? Oh, askar. Dan Abdullah sendiri mati syahid di Parsi. Anas cerita adik dia lah. Adik dia mati syahid di Parsi. Diriwayatkan hadis diriwayatkan oleh At-Tayalisi daripada jalur periwayatan Tayalisi ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, oleh Ahmad. Semuanya tambahan hadis-hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad. Dan diriwayatkan juga oleh Bukhari, oleh Muslim. Secara ringkas, hanya terfokus pada kisah kematian seorang anak kecil juga. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, iaitu pada satu bahagian daripada awal hadis, dan tambahan pertama miliknya, tambahan ke-6, 8 ini Syekh Albani Habaq. Semua ni milik Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dia kata, saya perhatikan perhimpunan beberapa riwayat mengenai kisah ini, berikut beberapa lafaznya. Sebab di dalamnya terkandung keindahan dan kemuliaan ilmu. Hendaklah para pembaca mengambil pemikiran komprehensif. Apa dia komprehensif ni? Lengkap. Oh, lengkap. Dan tepat darinya, supaya dengan demikian dapat menjadikannya pelajaran, di samping bisa mengambil manfaat darinya dengan sempurna. Tajuk kita apa? Tajuk kita baca, wanita boleh berkabung. Boleh sunat dekat dia. Dia boleh berkabung 3 hari
untuk siapa-siapa lain daripada suami dia. Tapi dalam kes ni, matinya anak mereka berdua, anak Talha dengan anak Ummu Sulaim, malam tu dia layan suami dia tanpa berkabung. Albani nak beritahu kata apa? Hak suami lebih besar daripada berkabungnya seorang isteri kepada mana-mana adik-beradik dia yang meninggal. Hak tu dia nak abang. Dia buat main cerita tu, dia boleh short kan, tapi dia bawa panjang. Dia suruh kita tengok dengan mata kepala, satu perempuan nama Ummu Sulaim, satu laki-laki nama Abu Talha, dan satu orang nama Anas bin Malik ni. Macam mana satu family ni dirahmati dan diberkati oleh Allah. Pakcik berkat elok Nabi campur dengan buah kurma tu. Nabi gigit buah kurma tu bagi hancur. Nabi keluar dari mulut Nabi. Nabi bubuh di mulut budak Allah. Bubuh nama Abdullah. Last kali budak tu mati syahid. Daripada keturunan budak ni lahir syuhada. Dan macam mana dahsyatnya Ummu Sulaim ni, dia boleh cakap kat lelaki dia. Kalau kita pinjam barang ke orang, betul tuan dia minta balik, wahai mayat, dahsyat. Bermakna orang perempuan ni kalau ada iman, kalau ada amal soleh, dia memang dahsyat. Dia memang dahsyat. Jadi ambillah pelajaran daripada kisah yang besar itu. InsyaAllah lepas ni ikhwan, kita masuk lagi satu tajuk. Tajuk yang ke berapa ni? Kelima. Bab yang diharamkan dilakukan kerabat jenazah. Apa pula kerabat jenazah tak boleh buat? Bila mayat mai, apa pula yang mereka tak boleh buat? Lepas tu dia main bab macam mana kita nak sebarkan berita kematian. Nak sebarkan berita kematian tu macam mana, dan macam mana yang tak boleh. Lepas tu dia main satu bab yang menarik. Bab tanda-tanda mati husnul khatimah. Tanda tu macam mana mati husnul khatimah? Malam Jumaat ke, hari Jumaat ke, mati tengah sujud ke, mati dalam sembahyang ke, ataupun sebelum mati dan kata sepatah aku mati dalam iman, lepas tu habis nyawa, tu ke tanda husnul khatimah? Dia bincang bab ni. Kita akan tengok adik-adik yang duk ada, insya-Allah. Wallahu a'lam. Satu ada KL kan? Usul haji kan? Betul. Haji Dr. Rozaibi. Cantik Alhamdulillah. Haji